Salam sejahtera dan selamat datang saya ucapkan kepada semua yang menonton video ini. Tujuan video ini dibuat adalah untuk menerangkan konsep prejudis, stereotip dan juga diskriminasi. Bersama dengan saya dalam video ini adalah rakan seperjuangan saya yang turut akan membentangkan konsep prejudis, diskriminasi dan stereotip, iaitu Ali Hamzaid dan juga Muhammad Khairul Nizam. Nama saya Ampuan Haziq Syazani. Saya akan membentangkan tentang konsep stereotip. Stereotip ialah kenyataan umum yang negatif ataupun positif terhadap sesuatu kumpulan etnik. Pemikiran ataupun tanggapan ini memberi gambaran secara berlebihan terhadap perlakuan baik ataupun buruk terhadap sesuatu kumpulan etnik yang seringkali tidak benar dalam realitinya. Secara psikologi, menurut daripada kajian yang dilakukan oleh Caldwell pada tahun 1996, beliau mendefinisikan stereotip sebagai kepercayaan yang tetap dan terlalu umum terhadap sesuatu kumpulan ataupun kelas yang tertentu. Perbezaan prejudis dan juga stereotip tidak dinyatakan dengan umum, manakala stereotip dinyatakan dengan umum. Antara contoh yang merujuk kepada stereotip yang berlaku di negara kita sendiri, iaitu Malaysia, adalah tanggapan terhadap etnik Melayu. Etnik Melayu dianggap sebagai etnik yang pemalas, tidak rajin bekerja dan suka mengambil sikap mudah alih. Manakala etnik India dianggap sebagai etnik yang ganas, suka bergaduh dan suka menimbulkan huru-hara. Sebaliknya, etnik Cina dianggap sebagai etnik yang rajin bekerja, suka berniaga dan kaya. Itu adalah contoh-contoh stereotip yang berlaku di negara kita sendiri, iaitu Malaysia. Kesimpulannya ataupun pengajaran daripada stereotip ini adalah janganlah kita menstereotipkan kaum-kaum ataupun etnik-etnik lain yang terdapat di Malaysia ataupun di luar negara, kerana setiap etnik mempunyai keunikannya sendiri. Kita haruslah menghapuskan sikap profil perkauman terhadap sesiapa sahaja, kerana itu akan menjadikan negara kita lebih makmur dan terbilang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan membantahkan mengenai prejudis. Prejudis boleh dikatakan sebagai pandangan negatif mengenai kumpulan etnik yang lain. Menurut Kamus Pelajar edisi kedua, prejudis adalah pandangan atau pendapat yang tidak berasas terhadap sesuatu seperti kaum, adat, agama dan sebagainya. Prejudis yang kuat ini sukar diubah walaupun dengan fakta yang kukuh. Contoh kisah prejudis yang kuat walaupun mempunyai fakta adalah kisah kerajaan Myanmar dengan Rohingya, di mana Rohingya dianggap sebagai bukan warga negara Myanmar. Namun begitu, dalam UMNO Online, keratan akhbar di sana, Fairuz Izzwan Jamaluddin mendesak dan menyatakan agar kerajaan Myanmar mengiktiraf masyarakat Rohingya sebagai warga negara Myanmar berdasarkan bukti yang ada, termasuk fakta sejarah. Usaid Subki juga menyatakan bahwa kehilangan identiti Rohingya berlaku apabila mereka melarikan diri ke Bangladesh pada tahun 1942 ketika berlaku perang etnik. Mereka kembali semula ke Myanmar, tapi dasar negara sudah berubah. Walaupun orang Rohingya memang mendiami sejak ratusan tahun yang dulu. Ini ditambah lagi dengan akta yang diperkenalkan, yaitu Citizenship of Burma pada tahun 1982 yang diluluskan oleh Ne Win dengan tujuan menghapus terus etnik Rohingya dari Myanmar. Berdasarkan kisah Rohingya di Myanmar ini juga dapat dikaitkan dengan teori Freudian yang diperkenalkan oleh Usul Dolan tahun 1937. Konsep prejudis sebagai satu sikap mempertahankan hak sesuatu yang diluluskan ke atas sasaran yang tertentu, yang mana kelompok minoriti dijadikan sebagai sasaran. Walaupun Rohingya di kerajaan Myanmar sudah menetap sejak ratusan dahulu, tapi ia masih dikenali sebagai kumpulan kelompok minoriti karena etnik di kerajaan Myanmar sangat banyak, 137 etnik. Mereka lebih cenderung kepada kekerasan untuk mengurangkan kekecewaan yang ada dalam diri berdasarkan teori Freudian. Dan kesimpulannya di sini, walaupun dengan fakta yang ada melalui kumpulan
etnik tersebut seperti Rohingya memang terang-terang mereka menetap lama sudah, sejak sekian lama dahulu, tetapi prejudis yang kuat tetap akan memberikan impak negatif kepada kaum Rohingya tersebut, dan mereka menghiraukan segala fakta yang ada. Ini adalah satu contoh yang sangat jelas mengenai konsep prejudis. Menurut kajian Sears, Friedman, dan Peplau pada tahun 1999, diskriminasi merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan kumpulan yang diwakili oleh individu berkenaan. Oke, dari segi psikologi, diskriminasi berarti sebagai kemampuan yang membezakan berbagai rangsangan. Oke, menurut Webster, Third International Dictionary adalah discrimine, yang berbahasa Latin yang berarti membezakan. Diskriminasi merupakan suatu amalan yang biasa dijumpai dalam masyarakat manusia. Ia berpunca daripada kecenderungan manusia untuk membeza-bezakan orang lain. Menurut The New Oxford Dictionary of English tahun 1998, arti discrimination adalah satu perlakuan tidak adil dan berprasangka dalam kategori-kategori berbeza terhadap orang atau hal, terutamanya atas dasar ras, umur, dan jantina. Contohnya, mangsa diskriminasi kaum. Arti kata lain yang diberikan oleh The New Oxford Dictionary of English 1998 ialah pengakuan dan pemahaman atas perbezaan suatu hal dari hal yang lain. Misalnya diskriminasi antara benar dan salah, kemampuan membezakan apa yang berkualiti, penilaian baik, dan selera tinggi. Diskriminasi dianggap sebagai sesuatu yang tidak adil berdasarkan prinsip setiap manusia harus diberi hak dan peluang yang sama, atau dalam bahasa Inggris dia ialah equal opportunity. Diskriminasi boleh berlaku dalam pelbagai konteks. Ia boleh dilakukan oleh perseorangan, institusi, firma, malah oleh kerajaan. Terdapat pelbagai perlakuan yang boleh dianggap sebagai diskriminasi. Perlakuan diskriminasi yang ketara adalah seperti berikut. Yang pertama, contoh pertama ialah seorang peniaga enggan berurusan dengan seorang pelanggan berdasarkan kumpulan yang diwakilinya. Contoh yang seterusnya ialah seorang majikan memberi gaji yang tidak setimpal dengan sumbangannya kepada pekerja berdasarkan kumpulan yang diwakilinya. Seterusnya ialah sebuah institusi pendidikan enggan menerima seorang pelajar walaupun dia mempunyai kelayakan dan masih mempunyai kekosongan dalam institusi berkenaan, disebabkan individu berkenaan mewakili kumpulan yang tertentu.